Kita intro dulu. La 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 la. Wah, Agus nampaknya dah hentam PMX. Betul ke ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti biasa, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, saya ingin berjemput anda semua untuk hadir beramai-ramai ke Padang 8/9 Bandar Sangway, Petaling Jaya bagi menghadiri karnival sambutan ambang kemerdekaan anjuran PAS Petaling Jaya. Daripada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam, ada macam-macam program yang telah diisi, yang telah disusun untuk anda semua, seperti karnival, buskers, dan yang paling penting sekali, ada sembang santai dan juga forum yang menampilkan YB Viral. Ini peluang anda untuk lihat YB Viral beraksi secara langsung. Kemudian kita ada Kak Dayanku Intan, kita ada YDP PAS Petaling Jaya iaitu Ustaz Muhammad Zubir Embong, dan yang paling utama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penampilan Papa Berry. Sayalah tu kan sebagai terajuk utamanya. Jadi jemput datang ke Padang 8/9 Bandar Sangway Petaling Jaya pada hari Sabtu ini 30 hari bulan Disember 2023. Bawa keluarga beramai-ramai, bawa semua sahabat handai. Kita memeriahkan sambutan ambang tahun baru untuk 2024 ini. Kita balik ke topik kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua tahu pengakhiran hubungan antara Prof. Agus dan juga Kerajaan Perpaduan Madani ini yang dikulminasikan dengan penyebaran video Agus Wahab yang benar-benar telah mencalarkan reputasi Prof. Agus dan juga reputasi Kerajaan Perpaduan Madani itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana benda ini memang merupakan satu skandal yang sangat menggegarkan, tetapi for some reason cuba dipandang sepi begitu saja oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini, dan siasatan pun macam tak berapa berjalan sangat. Wallahualam lah, tak tahulah kalau saya terlepas pandang. Tetapi yang saya tidak terlepas pandang ialah kenyataan Fahmi Fadil yang mengatakan jawatan Ketua Pengarah JECOM akan digantikan dengan secepat yang mungkin. Ini satu indikasi daripada Fahmi Fadil betapa Kerajaan Perpaduan Madani ini sudah tidak mahu lagi dengan Prof. Agus, sudah jelak dengan Prof. Agus, sudah tidak mahu lagi Prof. Agus mengetuai JECOM, dan bak kata orang tua-tua, habis madu sepah dibuang merata-rata. Dan tuan-tuan dan sekalian, dalam pada saya melayari TikTok semalam, saya telah terjumpa satu klip video yang sangat menarik perhatian saya sebenarnya. Cuba anda tonton. PMX bukan reformer. Sebaliknya PMX adalah pemimpin yang pendendam, yang zalim, yang tidak meraihkan perbezaan pendapat, yang membuli pelajar. Minta maaf, sama macam kes DSA, saya cuma dapat sekerat ini sahaja. Saya cuba cari keratan yang jauh lebih panjang sebenarnya untuk orang kata apa, sekadar berlaku adil kepada Prof. Agus. Yalah, mana tahu ucapan beliau tu telah dipentik di luar konteks ke, diedit pada part yang tak patut ke apa-apa ke, tapi saya tak jumpa video yang lebih panjang itu. Jadi saya terpaksalah mengambil keratan itu sebagai as it is, iaitu macam mana yang dikatakan oleh Prof. Agus itu, itulah yang menjadi orang kata apa, dia punya perasaan pada ketika ini. Ada juga anak-anak papa yang mengatakan bahawa oh, video ini video lama sebenarnya Papa Berry, video dulu-dulu sebelum jadi kerajaan. Tapi dalam video tersebut, dalam keratan itu, Prof. Agus sebut PMX. Nampak tidak kat situ? PMX ini baru tahun ini je pun yang orang kata apa digunakan secara berleluasa. Sebelum ini sama ada orang panggil DSAI ataupun Datuk Seri Adwan, itu saja. Tetapi PMX ialah gelaran yang digunakan terhadap Perdana Menteri pada ketika ini, tahun ini. Jadi saya boleh tolak kebarang kalian, ini adalah video lama. Ini adalah video baru. Membawakan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepada satu persoalan. Mengapakah Prof. Agus, kalau betullah video itu seperti itu konteksnya, mengapakah tiba-tiba dia boleh menyerang Perdana Menteri, boleh menyerang Kerajaan Perpaduan Madani ini? Adakah kerana Prof. Agus sudah bengang kerana diperlakukan begitu rupa? Adakah Prof. Agus sudah sakit hati kerana dimalukan, dihina dan juga dijadikan sebagai kambing hitam untuk memastikan beliau turun daripada kedudukan beliau selaku Ketua Pengarah JECOM? Ataupun kalau ada perkara-perkara lain yang mungkin kita terlepas pandang? Tetapi apa yang disebutkan oleh Prof. Agus dalam video tersebut memang sangat-sangat menarik perhatian. Dia kata apa? PMX bukanlah seorang reformer, bukan seorang yang menunggang ataupun menegakkan reformasi. Sebaliknya PMX merupakan seorang yang sangat-sangat pendendam, terutamanya kepada para pelajar. Dan benda ini bukan satu tuduhan yang boleh kita pandang ringan, tuan-tuan dan puan sekalian. Satu tuduhan yang sangat-sangat keras yang telah dilemparkan oleh Prof. Agus kepada PMX bekas bosnya. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin mengundang anda untuk berfikir bersama-sama dengan saya. Apa yang terjadi sebenarnya dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini? Benarkah telahan saya selama ini betapa all is not well dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini sebenarnya? Benarkah telahan saya mengatakan bahawa kerajaan ini sebenarnya retak menanti belah?
dan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berunding dengan beberapa MP Perikatan Nasional sebagainya hanyalah untuk membeli sedikit masa saja. Kita pun tak tahu. Macam saya katakan dalam salah satu video yang lepas, saya tidak merasakan yang orang kata apa kerajaan akan tumbang dalam masa terdekat ini. Kerajaan mungkin akan kekal untuk sekurang-kurangnya sampai habis penggal. Tetapi macam yang saya katakan juga, apa yang saya katakan itu berkemungkinan besar boleh tersilap, pandangan saya boleh tersasar dan apa yang berlaku mungkin tidak mengikut apa yang saya jangkakan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi kita melihat benda ini di kasut Prof Agus. Kalau saya jadi beliau pun dimalukan sebegitu rupa, diperangkap dan macam-macam lagi hingga menyebabkan diri ini menjadi bahan tertawa satu Malaysia bahkan satu dunia. Mungkin saya akan bertindak seperti mana Prof Agus bertindak. Tetapi itulah satu benda yang menarik, kita nak tengok apakah respon Kerajaan Perpaduan Madani ini ataupun respon Perdana Menteri itu sendiri terhadap apakah yang telah disampaikan oleh Prof Agus. Adakah benda itu benar, adakah benda itu tipu dan adakah ucapan tersebut macam saya katakan tadi sebenarnya panjang lagi tetapi telah dipetik di luar konteks oleh ramai pihak yang memungkinkan saya dapat keratan video tersebut. Tetapi sekiranya kalau keratan itu betul menggambarkan konteks yang sebenar, then questions must be answered. Soalan-soalan mestilah hendak dijawab. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab orang kata apa? Bak kata orang tutu lah kan. Hell no wrath like a woman's scorn. Neraka kan ni orang putih punya idiom lah. Neraka tu takkan tahan kemarahan seorang wanita. Jadi kalau neraka tak tahan kemarahan seorang wanita, jadi bagaimana pula neraka nak tahan kemarahan seorang pelantar? Terlajak. Sorry. Tak niat. Tetapi apa-apa pun, kepada Prof Agus, saya mencadangkan kepada Prof Agus. Kalau betul lah Prof Agus mengucapkan seperti itu berdasarkan daripada konteks yang saya ulas pada ketika ini, saya rasa adalah baik juga kalau Prof Agus pergi ke Sri Perdana, pergi ke pejabat PMO, jumpa sendiri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bertanyakan satu soalan ini kepada beliau. Boleh sekali reserve soalan yang sama kepada Wahab juga. Dahlah cinta ditolak, habis malu satu Malaysia. Kalau saya tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak tahu cakap macam mana masalahnya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?